Sempena pilihan raya negeri Johor yang sedang berlangsung di sini, kru Malaysia Gazette sempat membuat tinjauan di sekitar perkampungan orang asli Felkra Sungai Layau, Kota Tinggi Johor. Rata-rata masyarakat orang asli di sini sempat berkongsikan pendapat dan juga harapan kepada parti yang bakal mentadbir kerajaan negeri Johor kali ini. Antara permasalahan yang dikongsikan mereka termasuklah sistem peparitan, kekangan bantuan kebajikan dan juga kekurangan lampu jalan. Mari kita dengarkan dengan lebih lanjut apa ulasan mereka. Isu-isu ini memang banyaklah. Bila ditubuhkan parti-parti yang ada ni kan, baru itulah kita dapat jalan, kita dapat masjid, kita dapat balai raya. Masa tu kita dapat sekolah, tu asal sekolah kita. Macam Pakcik mohon dengan UMNO, tak dapat. Pakcik mohon dengan daerah, tak dapat. Pakcik mohon dengan jabatan bagi itulah. Alat-alat mesin 3 ataupun 4, itulah. Itu atas jabatan kita yang bagi. Pakcik pun dah macam putus asa nak mohon itu, mohon ni. Pakcik dah tak nak lagi dah. Sebab pakcik dah berumur. Pakcik dah tak mahu lagi. Baik segala bengkel, pakcik minta bengkel bukan besar, 10 kali 10 kaki pun berpuluh tahun. Jawab tak ada, cakap tak dapat tak ada. Tak ada apa. Lalas pakcik minta. Ini bukan pakcik beli ni. Bahan-bahan ni. Pakcik minta dengan dia orang buka rumah. Okey, minta akulah zinc buruk, kayu buruk-buruk. Pakcik buat sendiri. Tengok macam sembot ni. Di kategorian pakcik usahawan. Tapi apa yang dia bagi hanya sembot. Tak ada apa pun. Pakcik nak buat apa? Dengan bot buruk pakcik itulah masih ada lagi bot buruk pakcik. Pakcik tampung anak pakcik 3 kat universiti, menangis pakcik. Pakcik tak pernah mengadu hal dengan siapa pun. Pakcik kelawat simpan duit sikit untuk anak-anak. Belanjawan anak-anak belajar kat luar. Kadang-kadang pakcik menangis kena anak belajar. Oleh kerana anak-anak belajar, pakcik redha. Pakcik kerja. Apa pun pakcik ambil upah. Yang penting halal bagi anak-anak pakcik. Sebenarnya rumah pakcik ni pun semua bocor. Pakcik pun tak ngadu hal dengan siapa pun. Minta bantuan. Ada rezeki pakcik repair lah rumah pakcik. Kalau hujan, bocor. Bukan tak bocor tu, bukan tampal. Sebab pakcik pernah minta bantuan, tak dapat. Tak bantuan, tak dapat. Pakcik redha je lah. Bocor, ada rezeki, anak-anak bagi duit, kumpul, pakcik beli, bikin. Itu je. Tapi pakcik dengan tabah hati pakcik kena terima. Itu semua pakcik terima. Susah macam mana pun, pakcik terpaksa terima. Pakcik pun tak pernah mengadu hal dengan siapa pun. Makan tak makan, pakcik tak pernah mengadu hal dengan siapa. Daya usaha pakcik sendiri. Kalau nak dibandingkan pada pakcik, Najib tu lebih baik sikit lah. Sebab apa? Masa Najib, semua hidup. Pakcik punya sara hidup jalan, makcik punya sara hidup jalan, pakcik dapat bantuan, BRIM apa semua pakcik dapat lah. Dapatlah menampung. Selepas pada itu, tak ada. Habis. Sara hidup makcik, sara hidup pakcik, nelayan, semua kena potong. Semua kena beku. Oleh kerana macam tu, pakcik matikan lesen pakcik, lesen nelayan pakcik matikan, persatuan pakcik matikan, lesen raket pakcik matikan. Semua pakcik matikan. Sebab setiap tahun pakcik nak bayar. Zaman Muhyiddin, tak begitu teruk lah. Pakcik masih boleh bergerak lagi lah. Ada lagi bantuan lah. Zaman Mahdi lah yang pakcik teruk. Sebab teruk, semua barang habis pakcik punya peruntukan semua kena potong. Sehingga kan gaji anak pun kena potong. Ya, kita tak kira lah apa parti pun. Kalau dia boleh tanggung rakyat, boleh tolong rakyat, kita tak kira apa parti pun. Pakcik tak minta diri pakcik. Pakcik minta kampung pakcik disempurnakanlah dengan baik. Contohnya, tempat amal ibadah kita tu masjid. Yang tertua dalam Felda, yang paling tua. Tapi tak dapat. Lain kampung, lain tempat, semua dah tukar masjid baru. Semencu dah 2 kali tukar. Tapi kampung saya tak ada. Tengok macam gereja dia buat. Itu masjid kita. Pakcik sedih. Pakcik orang yang paling sedih dalam kampung ni lah. Sebab pakcik anak yang paling tua. Pakcik tengok semua tak sempurna. Tapi kita nak buat macam mana, bukan kuasa kita, tak ada.
Kalau kita pada nelayan tu, tempat kita nak parking bot apa semualah, macam minta bantuan untuk kita turun naik. Lepas situ kan kita dah nampak bila kita nak turun musim hujan, kita pakai motor. Jadi bila nak turun tu ada yang jatuh. Dapat kita tambak batu ke, macam tar ke, senang lah. Jadi macam nelayan nak buat kerja ke apa kan. Itu lah. Lagi satu, bila air timpah jauh macam dulu, ada sedut pasir. Lepas tu tak tahu macam mana, hilang tak dapat kesan lah. Jadi bila air timpah surut, habis kita tak boleh nak keluar. Dah terlampau cetek. Kalau dekat tak apa. Lebih kurang 500 meter, kadang kena tolak kan. Dapat bantuan macam, yelah, tolong korek ke, bagi dalam sikit ke apa kan. Jadi senang lah pada nelayan semua. Situ kalau kita turun pukul 5 pagi, pukul 6 pagi ke kan, nak pergi ke laut gelap. Macam yelah ular ke apa-apa jatuh ke semua kan. Jadi lagi satu, jalan teruk. Jadi kalau tak ada lampu, kita nak turun tak tahu, kadang lampu motor tak ada ke apa kan. Jadi jatuh ke apa pagi-pagi, kita pun tak tahu kan. Gitu lah. Kalau bantuan daripada segi nelayan, belum ada dapat lagi lah, macam bot ke. Kalau dulu adalah macam jaring akas nelayan, tapi tak banyak lah. Boleh lah kata orang, adalah jugalah. Sini yang memang tak ada lampu depan. Daripada depan kat gerbang tu tak ada lampu semua. Malam tu tengok kalau kata terdesak baru keluar. Kalau tak ada apa-apa, kita orang tak akan keluar sebab gelap kan. Naik motor lagi lah, memang diorang tak akan masuk lah sini. Itu lah, memang gelap lah sini kalau nak keluar masuk. Saya lah, tak kira lah mana-mana parti yang menang kat sini lah. Macam je kota ke apa kan. Gajin-gajin lah masuk kampung. Tengok kemudahan kampung, apa yang kurang, apa yang lebih kata orang kan. Ini bila nak ngundi je, baru masuk. Baru tengok kemudahan, layan apa semua kan. Minta-minta itulah satu. Dahulukan lah orang kampung. Pantai ni cantikkan, jadi saya nak minta pembangunan yang lebih baik lagi pada yang ada ni. Jadi supaya kerajaan dapatlah membantu nelayan di sini kan. Walaupun saya dah tak nelayan lagi, tapi saya mohonlah dapat kerajaan membantukan orang kampung Sungai Layau ni. Jadi mana yang tak ada enjin, saya ingat kerajaan dapatlah membantukan enjin ke, bot ke, jaring ke. Di sini memang kurang lah dapat bantuan yang seperti itulah. Tapi tempat lain saya tengok tempat ada banyak tu bantuan, tapi sini kurang. Jadi tempat-tempat tepi pantai ni saya nak minta taruhkan lampu lah. Jadi biar ada sini terang kan. Sebab apa situ pun dah ada tempat tapak buat seli dia orang untuk nak memancing. Jadi sini gelap. Jadi minta kerajaan buatkan lampu di jalan yang gelap lah, supaya terang. Pembangunan tempat-tempat, ialah orang datang-datang melancong di sini kan. Buat cantik sikit. Jadi kampung kita ada pembangunan dia lah. Kalau macam ini belum cukup pembangunan dia, masih lagi hutan-hutan je kan. Saya minta kerajaan datang, baik pulihkanlah mana yang tak sesuai kan, cantikkan. Itu yang saya minta tu. Kekurangan macam longkang daripada rumah tu nak kesalur ke sungai ke, sebab apa? Bila time hujan je, rumah tu macam banjir tau. So berlopak lah. Jadi susah pada orang yang tua-tua tu kan, nak berjalan keluar rumah ke kan. Jadi licin kan. Macam tu lah, kita minta peruntukan untuk longkang tu lah, longkang untuk perumahan tu. Lampu lah, lampu banyak yang kurang. Macam dekat JT tu, macam orang nak turun laut pagi ke kan, susah lah, macam banyak tak nampak kan. Kalau orang tua macam tu lah, orang yang dah berumur. Ada yang sempang tu dia kurang lampu tau. Jadi bahaya macam untuk budak-budak yang naik basikal ke. Kita dah lalui 10 tahun lah. Yang lepas ni kita dah tengok apa yang kita minta, apa yang kita cuba dapatkan tapi tak dapat. Jadi kalau kita menang lah, minta-minta harap-harap ada perubahan lah dari segi tu.